Hatta dah tinggal 10 orang player pun, Kedah masih lagi pegang ball possession. Matchday yang ketiga pasukan Kedah untuk Liga Super pada tahun ni, satu gameplay yang di luar jangkaan lah. Bukan daripada segi gameplay saja, daripada segi record dengan result sekali. Fun fact kalau hampa nak tahu, dalam game ni PDRM pecahkan rekod. 9 tahun mereka tak pernah menang bila berjumpa dengan pasukan Kedah. Benda apa yang sebenarnya jadi kan? Sampai boleh kalah dengan PDRM 1-0 dekat home ground pula tu. Walaupun sebenarnya Kedah yang lebih banyak pegang ball possession kan. So, jom kita tengok apa yang PDRM buat dalam game ni. Daripada segi player, untuk pasukan PDRM tak ada pertukaran player yang Coach Azmi buat daripada game yang lepas. Dan untuk pasukan Kedah, Coach Nafuzi ada buat 2 pertukaran player dekat bahagian tengah dengan bahagian attacking. Yang mana dalam game ni, untuk fan-fan Kedah, mereka boleh tengok lah buat pertama kali Balotelli tu diturunkan dalam first 11. Dan untuk rekod, bagi pasukan PDRM, dalam 2 game yang lepas, mereka ada 1 kalah dan 1 seri. Dan dalam game yang lepas, mereka seri dengan pasukan Perak 0-0. Dan untuk pasukan Kedah, mereka ada 2 kemenangan. Dan dalam game yang lepas, last minute mereka menang dengan Terengganu 1-0. Dan yang paling best dia tu, kalau kita tengok on paper, advantage dalam game ni memang lebih banyak dekat pasukan Kedah lah. Dan dalam game ni, pasukan Kedah adalah pasukan pilihan untuk menang. Tapi itulah, orang kata bola tu bulat kan. Tak semestinya pasukan underdog ni tak boleh menang dengan pasukan pilihan. Sebelum tu, aku dengar game Genshin Impact tengah trending lah ni. Aku baru je start main. Tu pun dah addicted dah. Pegang phone je, mesti nak buka Genshin Impact. Game ni kalau hampa nak tahu, dia berkonsepkan RPG dan open world. So, hampa bolehlah menjelajah ke dunia yang penuh dengan magic dan warna-warni ni. Grafik dia, tak payah nak cerita lah. Memang TikTok. Aku memang suka detailing dalam game ni. Kalau hampa boring main seorang-seorang, jangan risau. Hampa boleh form party dengan member-member. Time tu bolehlah sembang-sembang sambil settlekan quest dengan level up sama-sama. Setakat aku main game ni, jaranglah nak jumpa user yang toxic. Semua behave je. Yang tu yang best tu. Kalau tak, gameplay pun kelau. Jalan cerita dia pun menarik. Memang hampa boleh layan lah sambil explore dunia TVEC ni. Setiap wilayah dekat TVEC ni ada budaya yang unik dan berbeza. Jadi, sambil kita main game, kita boleh mendaki, berenang dan meluncur merentasi dunia dengan landscape yang best. Lain macam. Lah ni kalau hampa nak tahu, Genshin Impact ni ada update terbaru versi 3.5. Nama dia Windblown Breath. Hampa nak tahu apa yang best dekat versi terbaru ni? Ada 2 karakter yang baru, Dehya dengan Mika. Setiap karakter Genshin Impact ni ada skill setting yang unik lah. Tapi Dehya ni favourite aku. Sebab karakter dia ni memang kuat dan berani lah. Orang kata ala-ala pahlawan lah. Dan bukan yang tu je tau. Ada event baru juga dekat versi 3.5 ni. Kita boleh join event macam Spices from the West, Northerly Search dan Fungus Mechanicus. Kalau kata kawan hampa main dekat PS4 ke, PS5 ke, ada yang main dekat PC ke, tapi hampa main dekat phone, jangan risau. Boleh jumpa punya dalam game ni. Mana nak jumpa kan? So, tunggu apa lagi? Jom download. Link ada dekat description. Ataupun, hampa boleh scan je QR code ni. Kita jumpa dekat Genshin Impact. Untuk first half, start saja game bagi pasukan PDRM. Dalam 10 minit yang pertama, apa yang aku nampak mereka ni, cuba try test untuk main dengan cara open play lah. Tapi disebabkan tekanan yang tinggi daripada pasukan Kedah, yang tu lah yang kita boleh nampak. Kedah lebih dominan dalam ball possession. Benda tu kita tak boleh nafikan lah. Bukan setakat first half saja. Second half pun sama. Hatta dah tinggal 10 orang player pun, Kedah masih lagi pegang ball possession. Gameplay pasukan Kedah ni, macam yang kita boleh tengok lah. Mereka suka pegang ball possession tanpa buat attacking. Tak ada melawak lah. Orang marah kata macam tu. Tapi setakat 3 game yang kita tengok ni, ball possession tu memang tak ada masalah lah untuk pasukan Kedah. Benda tu yang jelas kita boleh nampak lah. Gameplay yang Kedah akan main untuk tahun ni.
Ataupun senang kata, Nafuzi ball lah. Senang faham sikit. Dan attacking pasukan Kedah ni, sebenarnya kita boleh kata dia agak fleksibel lah. Sebab dia tak fix dekat satu bahagian je. Dia boleh main daripada bahagian tengah ataupun daripada bahagian sayap, kiri dengan kanan. Sebab kalau kita tengok dekat bahagian tengah pasukan Kedah untuk tahun ni, mereka ada quality player yang ada kreativiti yang baik untuk mereka buat hantaran-hantaran lolos. Begitu sekali ayat dia. Bukan setakat seorang player je. Kalau nak diikutkan, ada 2 ke 3 orang player dekat bahagian tengah pasukan Kedah ni. Tapi itulah, masalah pasukan Kedah dalam game ni, vision mereka tu agak kelabu asap sikit lah untuk buat penetration dekat bahagian attacking third. Kalau nak diikutkan ball possession, Kedah pegang lebih kurang 60% kot. Tapi itulah, attempt berapa kali je. Sekali 2 je tak silap aku. Dekat situ pun kita boleh nampak, memang banyak short pass yang player Kedah ni buat. Tapi kurang forward pass untuk striker nak buat attacking. Yang tu lah punca. Kedah susah nak cari gol dalam game ni. Sebenarnya striker Kedah, aku rasa boleh je dia nak beat defend PDRM yang perform tu. Apa atas nama dia? James lah kalau tak silap aku. Tapi itulah, dah forward pass pun kurang. Macam mana dia nak bergerak untuk buat attacking kan? Dan bila player PDRM mula untuk tutup ruang dekat bahagian tengah, player Kedah mula untuk buat attacking daripada bahagian sayap. Tapi, itulah satu lagi masalah dia. Cross-cross daripada bahagian sayap ni, dia macam tak ada ala tuju. Banyak cross yang merugikan lah, yang tak sampai pun dekat striker. Benda ni lah yang buatkan pasukan Kedah ni lagi susah nak cari gol tu. Dan untuk pasukan PDRM, bagi aku gameplay mereka ni bijak lah. Walaupun mereka ni berkampung lah dekat kawasan mereka sendiri, tapi mereka banyak tutup ruang untuk susahkan player Kedah nak bergerak. Lagi-lagi dekat bahagian tengah. Sebab mereka tahu Kedah ada capability untuk buat attacking daripada bahagian tengah, yang mana akan bahayakan lagi pintu gol mereka. So mereka tutup dekat bahagian tengah dan paksa player Kedah untuk main dekat wide area. Dan yang aku perasan, bila player Kedah mula bergerak untuk buat attacking, at least akan ada 2 orang player PDRM yang akan main untuk bagi tekanan. Yang itulah yang buatkan player-player Kedah ni susah nak pecahkan defend block pasukan PDRM. Untuk second half, sebenarnya gameplay kedua-dua pasukan ni masih sama macam first half tadi. Awal-awal game PDRM nampak macam garang sikit. Tapi lepas tu Kedah yang pegang ball possession. Cuma yang bezanya untuk second half ni, dan bagi aku turning point juga untuk pasukan PDRM, red card yang manual out tu kena. Yang ni lah punca segala-galanya. Walaupun sebenarnya lepas red card tu pun Kedah masih lagi boleh pegang ball possession, tapi yang aku perasan, kita boleh nampak time tu Kedah main dalam keadaan yang lebih tertekan untuk cari gol. Dan gameplay serap tekanan dan buat counter attack daripada pasukan PDRM ni memang menjadi malam tu. Minit ke-74, fast free kick yang mereka ambil, lambung pikat striker. Walaupun dah 2 kali save, tapi kali ketiga tak boleh nak kata apa. Boleh juga dekat PDRM sebiji. Start daripada situ kita boleh nampak, walaupun pasukan Kedah ni masih lagi pegang ball possession, tapi momentum gameplay mereka tu dah berkurang Player-player Kedah ni makin hilang idea untuk gerakkan bahagian serangan tu. Tambah pula Coach Nafuzi pun dah kena kad merah sebelum tu lagi kan. Memang jam Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Orang kata tak ada rezeki, layan je lah. Overall untuk game ni, sebenarnya gameplay kedua-dua pasukan ni menarik untuk fan tengok. Tapi untuk PDRM, aku tak mau kata mereka main secara defend. Aku lebih kepada mereka lebih disiplin dalam taktikal yang coach mereka bagi. Dan benda tu lah yang membawa kepada kemenangan mereka dalam game ni. Dan bagi aku, 2 red card yang ref keluarkan tu memang patut Tapi itulah yang tukang provoke lepas macam tu pula kan. Man of the match untuk pasukan PDRM, aku pilih James. Dan untuk pasukan Kedah, aku pilih Bojan Siger. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekali lalu memang tengok macam dia cium ref tu 2-3 kali. Tapi itulah, dia kata dia guna mic ref tu untuk cakap dengan ref dekat atas padang tu.